Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan melaporkan tindakan pihak PDRM dan ATM hari semalam. PDRM dan ATM semalam telah mengadakan sebanyak 824 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 446,024 kenderaan. Sebanyak 37,128 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,798 telah 6,798 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 557 individu berbanding dengan 386 individu pada hari-hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 505 individu yang direman dan 72 individu yang diberikan jaminan polis. Semalam saya dah seronok apabila 3 hari berturut-turut jumlah tangkapan menurun, tapi hari ini, hari semalam naik kembali. Jadi saya nak ingatkan bahawa PKP belum ditamatkan. Tindakan polis tetap seperti biasa, tegas dan keras kepada sesiapa saja yang melanggar PKP. Dan saya harap pematuhan ini juga dilakukan di kawasan-kawasan zon hijau. Walaupun zon hijau mengatakan bahawa menunjukkan tiada kes baru dan sebagainya, ataupun sudah tiada lagi positif COVID-19, tetapi PKP, undang-undang PKP masih lagi terus diteruskan seperti biasa. Jadi jika berlaku pengengkaran pematuhan PKP di zon hijau, mereka tetap juga akan ditangkap seperti di tempat-tempat lain. Jadi tolong patuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh polis dan tolong beri kerjasama kepada polis. Ada yang diviralkan di dalam media sosial misalnya. Ada seorang yang berumur ditangkap oleh polis. Saya dimaklumkan pihak polis biasanya menggunakan budi bicara mereka sebelum tangkapan dilakukan. Yang ditangkap biasanya setelah dinasihatkan beberapa kali oleh pihak polis dan masih berdegil, barulah pihak polis mengambil tindakan menangkap mereka. Jadi ramai yang menyalahkan polis seolah-olah tidak bertimbang rasa, tetapi sebenarnya polis telah menggunakan budi bicara mereka, menasihatkan mereka berkali-kali, tetapi yang terus berdegil akan ditangkap oleh pihak polis dan sebagainya. Jadi saya harap di mana saja zon pun tolong patuhi arahan pada pihak polis. Tunggulah, MKN sedang menyediakan SOP bagi setiap zon, sama ada zon hijau, kuning ataupun merah. Untuk berita palsu, sehingga semalam PDRM dan SKMM telah membuka sebanyak 238 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 170 masih di dalam siasatan. Manakala 24 kes telah didakwa di mahkamah dan 11 diberikan notis amaran dan 13 telah pun mengaku bersalah. Orang ramai boleh menyemak kesahihan berita melalui portal sebenar.my. Saya ulangi, sebenar.my. Sekali lagi, kerajaan ingin memberikan peringatan untuk berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihan. Nasihat saya, jika tidak pasti kesahihan berita tersebut, jangan dikongsi. Kerana yang berkongsi berita yang tidak palsu juga boleh diambil tindakan. Kita boleh lihat setiap hari kita menerima berita-berita palsu, malah video-video palsu yang kadang-kadang boleh menaikkan kemarahan di kalangan rakyat.
Dan jika berita ini palsu, yang menyebarkan berita tersebut juga boleh diambil tindakan. Seperti yang saya tegaskan, PDRM dan SKMM akan mengambil tindakan tegas kepada sesiapa pun jika mereka menyebarkan berita palsu. Mengenai Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 4,150 operasi sanitasi termasuk di 13 zon merah. Sebanyak 8,035 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 86 operasi sanitasi yang meliputi di 35 zon merah dan zon kuning di 9 negeri, termasuk 31 operasi di Johor dan 17 operasi di Perak. Operasi sanitasi awam semalam merangkumi 34 bangunan kerajaan, 23 tempat awam, 39 pusat perniagaan, 5 kawasan PPR dan 4 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat 26 April 2020, sebanyak 215 pusat kuarantin telah dibuka dan beroperasi berbanding 209 pusat kuarantin pada hari sebelumnya, yang mana 17,265 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 1,155 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Seramai 21,180 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 7,559 individu telah pun selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai rakyat kita di Singapura yang ingin pulang ke tanah air, bagi mempermudahkan urusan di pintu masuk negara di bangunan Sultan Iskandar, Tambak Johor dan Kompleks Sultan Abu Bakar, iaitu di link kedua, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura akan mengeluarkan entry permit untuk masuk ke Malaysia bagi rakyat Malaysia yang berhasrat pulang. Bagaimanapun, mereka perlu membuat permohonan melalui email di alamat sini ya, stmsg@mhc.org.sg sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh kepulangan mereka. Permohonan telah pun dibuka dan pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura telah menerima 900 permohonan setakat ini daripada rakyat Malaysia yang berada di republik tersebut. Bagi memastikan proses kepulangan berjalan dengan lancar, Majlis Keselamatan Negeri Johor, MKN Johor dan Jabatan Immigration Malaysia telah membuat keputusan untuk menerima masuk 400 rakyat Malaysia sehari. Jadi dan seperti biasa, SOP biasa, rakyat Malaysia yang pulang dari Singapura akan dikenakan kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin yang diwartakan. Cuma saya nak ingatkan, sesiapa rakyat kita yang ingin pulang mesti mendaftar dengan Kesuruhanjaya Tinggi Singapura untuk mendapatkan entry permit, dan mereka yang mempunyai pas entry permit itu saja yang akan dibenarkan masuk di pintu masuk negara kita. Jadi saya nak mengingatkan, kalau tidak ada entry permit tersebut, mereka mungkin tidak dibenarkan untuk memasuki negara kita. Ramai pencinta haiwan
yang bertanya, adakah klinik-klinik haiwan dibuka? Kerana jika klinik haiwan tidak dibuka, tentulah haiwan mereka yang sakit dan sebagainya tidak dapat dirawat. Jadi kerajaan bersetuju untuk membenarkan klinik-klinik haiwan, klinik veteriner ataupun klinik dikenali sebagai klinik haiwan di luar bandar dibenarkan beroperasi, tetapi perkhidmatan adalah berdasarkan temu janji. Pemilik haiwan boleh menghubungi klinik veteriner berdekatan dengan lokasi yang mereka tinggal untuk mendapatkan tarikh temu janji terlebih dahulu. Ini bagi mengelakkan kesesakan berlaku di klinik-klinik veteriner. Yes, kita benarkan untuk haiwan mereka dirawat, tetapi klinik tidak dibuka kecuali melalui temu janji. Ataupun jika klinik dibuka pun sekalipun mestilah melalui temu janji. Maknanya klinik hanya dibuka melalui temu janji semata-mata. Mengenai pengagihan topeng muka, seperti yang diumumkan sebelum ini, kerajaan telah pun mula mengagihkan topeng muka ke setiap rumah di negara kita. Sehingga semalam sebanyak 24.8 juta keping topeng muka telah pun diagihkan ke setiap isi rumah. Yang itu 81% daripada jumlah keseluruhannya topeng muka yang perlu diagih-agihkan. Seperti saya sebutkan, topeng muka telah pun mula dihantar ke Sabah dan Sarawak pada minggu lepas, tetapi proses pengagihan di Sabah dan Sarawak sedang dilaksanakan. Seperti kita tahu, Sabah dan Sarawak buminya tidak seperti di Semenanjung, dekat dan sebagainya. Setengah tu kena menggunakan bot panjang dan sebagainya untuk hantar ke daerah-daerah yang terpencil. Jadi sebab itulah ianya memakan masa sedikit berbanding dengan tempat lain. Di Semenanjung hampir keseluruhan telah pun diagihkan, walaupun ada lagi tempat-tempat yang belum menerima kerana di proses pengagihan berlaku di setiap daerah dan mungkin ada sedikit kekangan masalah dan sebagainya. InsyaAllah kita yakin minggu depan, tentu saya yakin proses pengagihan topeng muka akan dapat kita sempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Seruan saya, terus kekal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Okay, Assalamualaikum Tuan Sri. Saya Syabiha dari Bernama. Soalan saya berkaitan dengan kebenaran pulang dari kampung dengan satu kali perjalanan. Okey, ada dalam kalangan mereka ni terkandas di kampung, tidak mempunyai kenderaan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi soalannya, adakah syarikat bas ataupun flight ataupun train dibenarkan beroperasi untuk tujuan itu? Okey. Saya nak memperbetulkan sedikit kekeliruan semalam apabila PDRM mengeluarkan kenyataan bahawa 1 hingga 3 bulan perjalanan dibenarkan bermula. Perjalanan bermula pada 1 bulan. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan bahawa sehingga 1 bulan tersebut adalah tempoh pendaftaran. Ya. Pendaftaran boleh dibuat melalui online, iaitu apps Gerak Malaysia, dan sesiapa yang tidak mempunyai apps tersebut boleh melaporkan ke balai-balai polis berdekatan melalui temu janji. Perkara ini dibuka sehingga 1 bulan. Selepas 1 hari bulan, baru kita mengumpulkan info daripada balai-balai polis seluruh negara. Dan selepas mendapat semua info, barulah MKN, PDRN dan juga KKM untuk berbincang
dan mengeluarkan SOP mereka tentang bagaimana kepulangan mereka, sama ada di tol ke di jalan raya dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak PDRM kerana walaupun mereka belum bermesyuarat dengan MKN dan sebagainya, mereka telah pun mencadangkan beberapa SOP yang saya kira amat baik sekali SOP tersebut. Tetapi masih lagi perlu dibincang secara bersama dengan MKN dan juga KKN. Dan selepas mereka sudah mendapat mencadangkan SOP tersebut, mereka perlu membawa cadangan ini ke mesyuarat khas menteri-menteri untuk diluluskan. Kalau kita luluskan, barulah boleh pergerakan itu ditetapkan tarikh bermulanya pergerakan tersebut. Oleh kerana ianya melibatkan perkara yang besar seperti kepulangan daripada kampung ini, yang isunya banyak, bukan seperti membawa pulang pelajar, isunya besar. Seperti yang disoal tadi, bagaimana kalau tiada kenderaan, mereka tidak mempunyai kenderaan? Bagaimana kalau mereka mempunyai kenderaan tetapi 5 orang satu kenderaan? Ianya melanggar akta, iaitu kerana akta menetapkan bahawa setiap kereta, akta ataupun peraturan, setiap kereta hanya satu pemandu saja. Sedangkan dia ada 5 family, the whole family, 5 orang. Bolehkah atau tidak? Takkan dia nak 1 orang tinggalkan family dia? Tadi juga tidak ada kenderaan untuk bawa mereka pulang ke Kuala Lumpur. Adakah boleh disewa bas seperti pelajar-pelajar dan sebagainya? Jadi banyak lagi perkara-perkara yang perlu dibincangkan. It's not a straightforward case seperti pelajar yang kita boleh bawa terus. Jadi inilah perkara-perkara yang sebab itu saya katakan perlu dibincangkan, dan kerana isu ni isu besar, selain daripada majlis mesyuarat khas menteri-menteri pagi, kita juga perlu bawa ke jawatan kuasa khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi selepas itu barulah kita diluluskan, barulah kita boleh menetapkan tarikh permulaan perjalanan untuk bergerak daripada kampung ke Kuala Lumpur ataupun di tempat kerja masing-masing di seluruh negara. Okey. Datuk Seri Indi Reza RTM, kalau berdasarkan apa yang Datuk Seri katakan tadi, maksudnya kebenaran untuk balik ke bandar ini adalah terbuka untuk semua, bukan spesifik untuk golongan tertentu, misalnya mereka yang atas urusan kerja dan juga atas urusan kesihatan. Soalan kedua, adakah kerajaan sedia untuk mempertimbang kebenaran pergerakan daripada bandar ke kampung halaman untuk kes-kes tertentu? Sebab kita tahu masa PKP dilaksanakan, waktu itu cuti sekolah, mungkin ada ibu bapa yang tinggalkan anak-anak di sana, especially untuk anak yang bawah umur, dan sekarang ini berjauhan. Adakah kerajaan sendiri bertimbang untuk beri kebenaran itu? Terima kasih. Betul. Sebab itu saya kata tadi, bukan straightforward case. Tadi kita hanya bincang daripada kampung ke tempat kerja di Kuala Lumpur sebagai contoh. Ini pula mereka datang ke bandar, tiba-tiba PKP, dan kita tidak benarkan interstate punya pergerakan. Jadi mereka juga tersangkut di bandar. Setuju, ada yang WhatsApp saya mengatakan dia berpisah dengan suami dia. Waktu 2 minggu tu dia terpaksa hantar ke suami dia di kampung. Tiba-tiba kita dah lock, kita tak benarkan pergerakan. Anak dia dah menangis-nangis setiap hari di kampung kerana nak balik ke Kuala Lumpur. Mak dia di Kuala Lumpur. Jadi mak dia tanya, boleh tak dia pergi ambil anak dia tu di kampung? Seperti soalan tadi. Jadi ini isu-isu perkara inilah yang perlu kita selesaikan, dan kita akan bawa ke dalam mesyuarat untuk kita perhalusi, bukan saja dari kampung ke bandar, tapi daripada bandar ke kampung. Jadi perkara-perkara ini, sebab itulah kita perlu perbincangan yang lebih telus, perbincangan yang lebih jelas, perbincangan yang lebih detail, kerana kita tak mahu ada yang tertinggal daripada apa yang kita lakukan untuk kebaikan bersama. Tapi it's not that simple. Bukan perkara yang sangat simple. Kita akan berunding bersama dengan 3, iaitu Kementerian KKM, PDRM dan juga MKN sekalipun.
Assalamualaikum Dr. Sri. Terdapat keresahan penduduk tempatan terutamanya di waktu PKP ni, di mana wujud kumpulan gangster di kalangan parti yang menggugat keselamatan rakyat tempatan. Jadi apakah tindakan yang akan dilakukan untuk isu ni? Itu saja. Ya. Isu gangsterism ni bukan waktu PKP sajalah. Waktu lain pun ada gangsterism juga. Jadi isu gangsterism ni adalah isu di bawah bidang kuasa PDRM. Jadi kita serahkan kepada PDRM lah untuk menyelesaikan dan menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan gangsterism, bukan saja parti tetapi juga seluruh rakyat Malaysia, ya. Walaupun warga negara Malaysia sekalipun, tidak ada siapa yang terlepas daripada aktiviti gangsterism ini. Okey? Okay, Datuk Seri, Nur Hayati Muhammad Ahir dari Bernama. Soalan saya, kita mengambil contoh daripada Singapura, yang mana pekerja asing menjadi antara golongan yang menyumbang kepada kenaikan mendadak kes COVID-19 di negara Singapura itu. Menurut perangkaan, di Malaysia kita ada kira-kira 3.3 juta warga asing, dan natijah dari COVID-19 yang sedang melanda, saya nak minta pandangan Datuk Seri, adakah kerajaan ada membincangkan mengenai perubahan dasar pengambilan pekerja asing di negara ini pada masa depan, ia sebagai langkah untuk mengurangkan kemasukan warga asing ke negara ini? Okey. Itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya, ya. Jadi kita serahkan kepada dua kementerian tersebut untuk membincang, dan jika ada cadangan untuk mengubah polisi, insya-Allah tentu saja perkara ini terpaksa dibincangkan di dalam kabinet dan sebagainya. Ini merupakan dasar yang besar kepada negara. Kita tahu kita perlukan pekerja asing kerana kita tidak mampu, rakyat kita tidak mampu menampung kekurangan pekerjaan yang diisi oleh warga asing tersebut. Jadi ini merupakan polisi yang besar. Jadi tentu saja perkara ini perlu dibincangkan di dalam kabinet untuk keputusan. Alright? Ada satu lagi. Datuk Seri Syafa daripada Bernama. Banyak perwakilan pelajar merayu supaya kerajaan membenarkan pelajar yang terkandas di zon merah pulang ke rumah. Jadi minta pandangan Datuk Seri. Jadi Datuk Seri cakap bahawa satu hari lepas baru dapatkan info dikumpulkan sama ada kebenaran pulang boleh dijalankan, kan? Jadi bila timeline agaknya pergerakan pulang dari kampung dan juga melibatkan student untuk mengelakkan pertumbungan tu? Student akan bermula malam esok, ya. Bermula malam esok. Mungkin besok mereka akan mula pulang. Saya dipahamkan zon tengah, zon 1, zon tengah ini akan bermula daripada UKM dan beberapa pelajar universiti di zon tengah lah. Jadi mereka mula akan pulang. Jadi kalau pun kita nak benarkan daripada kalau, saya rasa kalau kena bold kalau tu, kalau dalam media ni. Kalau kita benar sekalipun, ianya tentu saja selepas selesai kita uruskan pelajar-pelajar ini untuk pulang. Dan untuk zon merah, dia ada dua isu ni. Satu, daripada zon merah nak pulang ke zon hijau. Itu satu isu. Satu daripada zon hijau. Sebab saya dah umumkan zon hijau ke zon hijau. Tapi ada juga pelajar yang dia di universiti memang kita kira zon hijau, nak pulang ke zon merah. Saya dah beri contoh, nak pulang ke Sempang Renggam, zon merah. PKPD pun tentulah je kita tidak benarkan pulang. Tetapi ada cadangan supaya mereka boleh pulang, tetapi rumah keluarga yang terdekat, rumah abang, rumah kakak di zon hijau, mereka boleh duduk di zon hijau dulu sebelum pulang ke tempat mereka, sehingga diisytiharkan sebagai hijau dan sebagainya. Jadi bila dah hijau mereka boleh balik, tapi mereka tak perlu berada di universiti kalau mereka boleh tinggal di rumah saudara yang terdekat. Itu antara perkara-perkara yang sedang dibincangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Begitu juga mereka yang tinggal di zon merah, ini adalah pelajar-pelajar luar kampus. Pelajar dalam kampus kita tahu memang mereka hijau lah kerana tidak ada jangkitan, tidak ada simptom ataupun gejala sudah lebih sebulan. Tapi yang tinggal di luar kampus, katakan contoh pelajar daripada UniKL contoh, tinggal di Kampung Baru,
Kampung Baru merupakan kawasan yang merah, yang tinggi risikonya. Bagaimana kita nak benarkan dia balik? Kerana kampung mereka zon hijau. Jadi perkara ini juga sedang diperhalusi oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Mungkin mereka perlukan test, mungkin perlukan swab test, ataupun swab test bukan test gejala tetapi test COVID-19 ini sebelum mereka dibenarkan pulang. Apabila mereka didapati negatif, mungkin mereka dibenarkan pulang. Itu adalah option-option yang dipikirkan oleh semua pihak universiti bagi mereka memastikan semua pelajar-pelajar mereka berhak untuk dibenarkan pulang ke kampung. Tetapi mesti mempunyai SOP yang berbeza daripada hijau ke hijau. Jadi inilah yang sedang dibincangkan. InsyaAllah saya percaya mereka mampu menyelesaikan. Zon merah ke zon merah tak adalah. Kita tak benarkan. Ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.